dan Minhajul Abidin karangan Syekh Daud bin Allah Al-Fatani, terjemahan daripada kitab Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi bibarakatuh. Bidin qala 98 ke? Dan ketahui olehmu, ya. Situ kan? Dan ketahui olehmu. Maknanya i'lam, ketahui olehmu. Bila mari dan ketahui olehmu, belakang tu wajib faham, wajib amal dan wajib menghayatinya. Dalam bahasa Arab kita dia dikul i'lam. Mung kena tahu. Mung kena reti. Kalau tak reti ni, mung malah ditakutlah. Maknanya gitu, ya. Wajib. Bahawasanya orang yang mengetahui akan barang yang dituntut, ya, biasanya orang dia nak apa dia tahu. Dia tahu apa dia nak. Okey? Kata dia, maka mudah atasnya barang yang dibuangkan yang indah-indah. Barulah dia sanggup berbuat apa saja. Dia tahu dia nak apa. Maka dia akan menggunakan apa saja yang perlu. Ya, misal kata di dunia ni, kita nak berjaya, kita sanggup buat apa saja. Malam-malam buta bang baca buku, beli buku ni tesis buat sana. Buat kajian tu, buat kajian ni. Kenapa kita nak ada cita-cita kita. Mana ada target. Jadi baik, dari segi Allah dan dari segi akhirat, kenapa tidak ada cita-cita? Tahu tak kita lepas ni mati. Lepas mati akan bangkit semua dah gapo nak di mana? Apakah kain yang nak kita pakai? Apakah makanan yang nak kita makan? Apakah air yang nak kita minum? Bagaimana rumah yang nak kita duduk? Dan bagaimana isteri yang nak kita peluk? Isteri kita di dunia, okey, kalau taat kepada suami, di akhirat berpisah semula. Selagi tidak mendapat keredaan suaminya. Nampak tak? Seorang isteri yang melakukan pendurhakaan kepada suami, contoh, ya, ibadat dia selagi suami dia tidak redha, apa sahaja yang dia buat Allah tidak terima. Semayang dia, puasa dia, zakat dia, ibadat dia, baca Quran dia sudah tidak berguna lagi. Pasal apa? Pasangan ini bukan pasangan hidup di dunia, pasangan di syurga. Isteri menjadi ketua kepada bidadari, suami menjadi raja. Jadi bila dia di dunia ni tidak menerima konsep kesetiaan suami ataupun takwa, maka dia tidak akan bersama dengan suaminya di syurga. Di mana kita pun tak tahu. Sebab tu berjanji bini, ya, mu nak dengan aku di dunia saja kau sampai kau akhirat. Okey, mu kena pergi lapor diri batu tu ya. Tak mengajilah kita ni. Okey, contoh. Tak siwak tak apa, nak gemar bola pun tak apa, tak masalah. Tak saya nak nyanyi silakan. Saya tak saya mengaji, saya nak berjoget, silakan. Sebab apa? Anda tidak akan mencipta rumah orang lain. Anda sendirilah mencipta rumah anda sendiri. Orang lain cuma tunjuk jalan sahaja. Ustaz, tutup guru, Nabi dan Rasul hanya penunjuk jalan sahaja. Dia tidak terlibat dengan apa yang ada pada saudara. Dia tidak terlibat. Wa'im di dunia ataupun akhirat. Sama saja. Okey. Kemudian kalau kita tahu apa benda yang indah, kita tak reti letih. Sakit kau tak reti nak pergi situ kau. Kenapa kita ada satu benda yang kita tertarik? Kata dia, maka mudah atasnya barang yang dibuangkan yang indah-indah. Dia tidak sayang lagi. Tak sayang masa dia, tak sayang harta dia, dan tak sayang dia punya kepentingan peribadi lagi. Sebab ada benda dia nak. Dan barang Sina Husin dia beristeri lebih daripada 80. Pada minimum. Jadi orang tanya pasal apa? Saudara kata dia, seluruh manusia di dunia yang bernama wanita ingin bersuami dengan Sina Husin. Pasal apa? Nakkan zuriat Rasulullah. Tak kira apa satu malam pun tak apa. Sampai tahap tu. Kenapa? Ada pada Sina Husin lah benih Rasulullah. Semua perempuan bercita-cita nak kahwin dengan Sina Husin. Nampak tak? Mana ada benda dia nak. Aku nak pada dunia apa dia? Begitu juga seorang isteri nak ke suami, dia nak apa kepada orang ni? Seorang suami nak ke isteri, dia nak apa ada apa ada orang ni? Ada apa? Ada hidung ke? Ada mata ke? Ada harta ke? Ada iman ke? Ada ilmu ke? Ada isteri pula pilih suami, nak apa pada orang ni? Ada apa pada dia ni? Ada handsome macam Shahrukh Khan ke apa ke? Nak apa? Kalau setakat nak pilih suami, nak peti mata, ya tak payah. Sebab benda tu benda hancur. Pilih yang kekal, baik dunia ataupun akhir. Okey, kalau dua-dua tak ada. Suami pun tak ada, isteri pun tak ada.
masing-masing kena produce benda tu. Datang proses melalui iman dan takwa di bawah bimbingan guru masing-masing. Saudara pilihlah guru saudara. Banyak guru kan. Tengok kat signboard tu berlambuk ada. Ada blok main, ada kami kazi, macam-macam boleh pilih. Saudara nak siapa boleh pilih guru, boleh pilih guru. Saudara boleh bawa senarai buku sah, pergi pilih nak hak mana semua ada. Tu dia. Guru hak yang terbaru sekali ustazahnya apa nama? Apa ya? Mak bintang filem tu. Ustazah Abadi. Boleh pilih. Kalau hak tidak boleh pilih ustazah lelaki boleh pilih ustaz. Banyak tu kat signboard tu kat rawat abang signboard kan besar-besar signboard. Saya tengok dekat Pucuk Berdana sama besar ni. Itu gambar gambar tu guru guen. Kalau boleh pilih, boleh ambil nombor telefon, boleh ambil nama. Saya nak berguru dengan awak. Silakan. Sebab anda berhak memilih. Untuk mencari keredaan Allah, cari pemimpin masing-masing. Cari pemimpin masing-masing. Macam kita nak makan juga. Cari restoran masing-masing. Saudara minat restoran mana? No hard feeling. Jangan bergaduh. Pilihlah. Banyak kat tepi jalan tu. Ada restoran mak jual talapia busung. Ada. Saya pilihlah. Saya tengok ikan sedapnya. Allah. Garing. Pilih mak. Dia pilih sos. Boleh nak. Talapia busung. Tapi kena bayar pelik tu. Kena bayar. Dia tak kira. Kita makan mutok bayar kena bayar. Sepatutnya kenapa tak sedap ke? Okey, tak payah bayar. Ambil duit saya lagi. Macam tu betul. Ni aku ya. Maknanya sudah boleh pilih restoran banyak ya. Namanya. Begitu juga mencari rezeki, begitu juga makanan, begitu juga belajar. Kita berhak memilih guru yang kita mahu dan kita berhak beramal cara kita yang kita belajar. Kenapa kita nak beramal dengan cara orang lain belajar? Diri kita tahu siapa kita. Kenapa kita nak ikut orang lain? Tengok orang wirid 20,000 unggah pergi cari wirid 20,000. Sampai Kedah pergi cari wirid. Nak wirid hak jadi 12,000. Sok-soknya wirid 7 low class. Wirid 7. Saya ada wirid baru 12,000. Dia tu. Untuk guru saya. Ambil mana? Kedah. Jauh. Betul lah tu nak bayar pun 300. Ambil wirid kena bayar. Memang putus agak pula. Astagfirullahaladzim. Dah tu pasport pula tu. Ada pasport wirid. Kau ada bawa kereta yang ada pasport? Ada pasport wirid bagi saya nak sah. Ada dulu masa kelas saya jumpa pasport syurga. Pasport syurga. Nama pasport tu pasport ke syurga. Ada gambar sekali. Pasport untuk pergi syurga. Ada manusia boleh pasport ke syurga. Dia bawa macam pasport internasional. Kalau nego juga. Ada gambar, ada IC, ada semua. Pasport ke syurga. Bayaran 300. Itu dapat satu pasport. Murah pada antarabangsa 900 tau. Dia pasport syurga 300. Tapi masalah saya tak tanya dia nak kata macam mana kisah ni. Nak naik Air Asia ke Emas nak pergi ke syurga. Dia pasport antarabangsa ada dah. La haula wala. Mak sore tu dia pucuk pasport sama mati. Mati mak sore tu peluk ke pasport. Allah Akbar. Ada. Okey, setelah tu pula saya nak pasport pergi sana ya. Tapi saya tak tahu tempat cok dia kat mana. Saya cuma tengok saja. Dia cok kat mana pasport tu saya tak tahulah, tapi saya sempat tengok saja. Pasport ke syurga warna merah. Dia saya tepek gambar situ lah. Ada gambar tu. Ke atas barang dua dan barang siapa membaikkan baginya sesuatu dan gemar ia padanya akan sebenar-benar gemar. Bila kita sudah mari satu benda yang gembira, rasa senang hati, selesa dengan satu benda, ditanggungnya akan kepayahan. Barulah kita boleh berbuat apa saja. Jauh menjadi dekat, susah menjadi senang, pahit menjadi manis. Apabila sudah merasa benda yang kita suka. Bila benda kita suka, saudara, tak ada masalah. Jauh menjadi dekat, sakit menjadi sehat, dan susah menjadi senang. Apabila benda yang kita nak buat itu kita sudah menjadi gemar, akan kepayahan. Dan tiada hiraunya dengan barang jatuh atasnya kepayahan. Tak kira. Merakok, pasal saya kata biar merangkuk sekali kan. Oh ustaz, toksik tu pasal kita tidak merasa manisnya lagi. Kita tidak merasai manis benda agama ni, benda ibadat ni. Kalau selagi kita tak rasa manisnya,
Saudara ceritalah bidadari 1000 orang sehari pun dia tidak memberi kesan kepada rasa hati. Sebab apa? Kasih sayang saudara berada di hati, bukan berada di kempen pilihan raya. Kempen dah macam mana syurga, berlapis-lapis syurga sekalipun, kalau kita tidak dapat disentuh oleh hati kita, lub kita sanubari kan, lubu namanya. Lub tu bermakna lubu hati. Di dalam sistem tasawuf dia panggil lub, di dalam kaedah ilmu tasawuf dia panggil lubu. Orang Melayu panggil lubu hati kan. Lubu dia panggil lubu. Lubu ni berada, ulama kata kalau nisbah kepada benda, nisbah ke barang lah, kalau nisbah kepada barang, kalau ni jantung hati macam ni kan, dia berada di satu penjuru. Tetapi dia bukan benda ya. Hati ni bukan benda, dia ma'ani. Tetapi nisbah pada benda, dia berada di satu lubuk, dia panggil lubu. Dan hati ni berlapis-lapis. 1, 2, 3, 4 dan 7. Yang dalam sekali itu bergelar lubu. Dia berada di hujung sana, bergelar lub. Dan lubu inilah bila dia berfungsi, di sana ada tertanam hubbu, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini tempat duduknya kasih cinta. Kalau kita tak dapat menyelam ke lubuk ini, dia akan bermain di sini. Ini sekadar cinta, suka, ria, itu saja. Dia tidak sampai kepada rindu dendam. Orang boleh panggil rindu dendam kan? Dia mari selapis. Lapisan pertama sekadar rasa suka. Sudah tengok ya, sayang seorang ibu kepada anak sama tak sayang kepada kakak kepada adik? Tak sama ya. Sayang ibu kandung kepada anak, sayang ibu angkat kepada anak sama tak? Tak sama, sebab berbeza cita rasa tu tadi. Cita rasa tadi sudah tidak sama. Sebab apa? Sebab berbezanya cetusan sayang tu sudah berbeza. Cinta ibu kepada anak, cinta ibu angkat kepada anak, walaupun sama-sama kasih, tetapi tidak akan sama cinta seorang ibu sebenar. Walaupun anak dia jahat setara mana pun, ibu tidak akan membenci anaknya. Tak? Pasal apa? Pasal sudah ada ikatan lub. Okey, satu bab ni. Sekarang kita sedang dalam pelajaran membuka pintu lub. Kalau saudara selagi saudara tidak dapat buka pintu itu, maka cinta kasih kepada Allah dan Rasul, ibadat dan amalan-amalan agama tidak mungkin akan ceritalah fadilat macam mana pun sekadar fata morgana sahaja. Tetapi hati kecilnya tidak akan jatuh rindu. Maka sebab itulah orang buat ibadat berdasarkan kepada umpan ni, berdasarkan pahala ni, sikit saja sakit dia sudah ujian saja dia sudah dia tidak akan gemar menempuh ujian. Dia tak sama macam orang rindu sebenar. Orang rindu sebenar tak kira lautan api sanggup aku arungi hujan apa, hujan batu, lautan api mari renyai-renyai bahasa lagi dah. Time supoh je lautan apinya. Sebab apa? Di bibir sahaja. Tapi kalau benar-benar contoh untuk menguasai ilmu ini, dia tidak pelajaran di universiti, dia tidak belajar melalui tesis, dan dia tidak belajar melalui teori. Dia belajar melalui latihan fizikal yang amat luar biasa. Dikehendaki berpuasa, dikehendaki taat kepada guru, tidak boleh durhaka, dikehendaki taat kepada ibu bapa, tidak boleh durhaka, dan dikehendaki turut apa sahaja perintah guru walaupun kita tidak suka. Untuk nak ambil loop bukan mudah macam saudara baca di universiti. Lepas tu kena puasa, pergi apa tu, ada suluk dia, ada uzlah dia, sampai satu masa terbuka pintu loop dan nampak benda tu saudara, dia akan menjadi kaya miskin sama saja. Susah senang serupa saja. Sampai tahap duduk rumah besar pun tak apa, duduk rumah kecil pun tak apa. Duit banyak pun lagi bagus, tak ada pun tak ada masalah. Dia akan gisit. Sebab tu saudara tok guru, saudara Wi banglo pun dia duduk, saudara Wi tika duduk pokok kayu pun dia duduk. Wi kereta besar Mercedes pun dia pakai, saudara Wi bosika tak ada angin pun dia pakai. Dia tak ada masalah. Dia tidak ada cita rasa kepada dunia. Dia hanya menunggu akhirat dia. Sebab apa? Hati dia sudah berada di sana, bukan di sini lagi. Sudah pernah dengar orang tengok orang bertunang ke?
Orang bertunang, orang sedang bercerita tak? Kalau dia duduk kat ni, dia duduk gini tau. Mat, ya mak. Gimana agak-agak dia tu? Dia berada di kekasih dia. Saudara, orang alim buat apa dia nak benda ni? Piti. Oh, betul tepi tu. Sejuta apa biar? Ambil pulia dia ambil. Pasal apa? Mata duk tengok ke beda dari. Macam kita ni dah piti. Berapa? Maya ni, biar maya dulu. Sebab kita mata berada di dinar, berada di dolar. Kita orang dunia, kekasih kita dunia. Kita orang dunia, kekasih kita dunia. Orang alim, orang dunia, tetapi kekasih dia orang akhirat. Saudara, dia kekasih dia berada di Bollywood. Ada ustaz nama ustaz Bollywood tau. Saya pun heran. Macam mana boleh bubuh nama ustaz Bollywood? Tak malu kau tempat kajul Beranu. Tukar ke Madani ke Makat Makiyah kau dia. Ustaz Madani boleh tahan. Ni ustaz Bollywood begini. Allah, nasib baik tak ustaz Hollywood. Malulah kita buh nama keling, lepas tu tempat pelakon hidup ustaz berpesta. Kita pergi ganti nama kepada ustaz. Sukup lah tu bayar dia tu. Tapi ni bukan di Malaysia tau. Ini di Bangkok. Jadi kita kenapa jadi bagian? Kerana kita bermain dengan pesta dunia. Tu dia. Bukan mana lagi program pesta solat, pesta zikir. Hak baru ni sedap lagi, pesta puja Nabi, pesta cinta Nabi ya Hanana tu dia. Cinta Nabi. Saudara, punya kuatnya cinta Nabi dia berkasih. Dia apa cari kekasih. Jumpa mana kasih awak, jumpa tempat ya Hanana. Itu dia. La haula wala. Jadi jangan saudara. Kenapa kita belajar kitab-kitab tua dan kitab-kitab begini saudara sekalian? Sebab orang yang mengarang ini dah awliya Allah, bukan profesor, bukan cikgu sekolah Arab dan bukan guru sekolah menengah. Dia ialah awliya Allah, ya, al-alim, al-arif, al-ulama, al-alim, al-arif, rabbani, Syekh Allah Fatah. Sedar kitab kita 12 butir tidak ada seorang pun dikarang oleh profesor. Kita tak baca pasal apa? Kita nak ambil daripada orang mulia untuk ambil ilmu yang mulia. Begitu contoh. Bukan tak boleh, tetapi tidak sama kualiti. Sedar ampun maaf. Saya boleh baca, tapi tidak boleh huraf. Boleh buka, sudah bagi tu. Sudah berapa kali saya nak buka kitab Rumi ni begini. Tak boleh baca. Tak boleh huraf. Saya terpaksa bawa kitab lain baru boleh mengajar. Pasal apa? Di dalamnya tidak ada warna. Di dalam kitab itu tidak ada warna berada di kitab lama. Kita sudah buka situ, sudah macam tengok live tadi. Live secara langsung. Buka tengok baca tu dia mari boleh nampak nak gapo tu dia. Tapi baca kitab lain dia hilang. Baca macam baca waktu berita sah. Itu beza dia. Sedar percaya pun tak apa, tak percaya pun tak apa. Dia macam beli jagung je. Nak makan tak semakan tak apa. Cerita tu itulah cerita dia. Begitulah namanya loop tadi. Apabila terbuka loop, saudara akan nampak benda apa yang saudara nak. Hari ini saudara sekalian, saudara berada di dunia, saudara tahu dah apa yang kita sedang buat sekarang. Kita sedang paksa Tuhan. Kita paksa Allah ikut kehendak kita. Kita nak jadi seorang kaya. Siang malam kita bekerja, siang malam kerja besar doa lagi, ya Tuhan aku nak kaya, ya Tuhan aku. Sekiranya kita tidak dapat kaya, kita kecewa tak? Pasti kecewa kan? Bermakna balak dengan tu Tuhan. Balak dengan Tuhan. Minta tak bu. Aduh, patut aku boleh tendak tu. Balas dah. Bergaduh dengan Allah. Sebab apa? Allah tidak dapat tunai kehendak dia. Ada orang berkehendak nak kaya, ada orang berkehendak nak anak dia pergi universiti, ada orang berkehendak nak sihat, ada orang berkehendak nak lawa, cocok nak akhir monyet. Lepas tu di samping dia nak benda tu, dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dapat, alhamdulillah, Tuhan makbul doa saya. Andai kata tak dapat, silap. Dia kecewa.
فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Ini pesing manusia. Pesing manusia. Sekiranya Tuhan beri dia kemewahan, kekayaan, kesenangan, Tuhan Maha Pemurah. Sekiranya Tuhan picikkan rezeki dia, sekak cita-cita dia, tak benar dia nak apa? Fayaqulu Rabbi anan. Tuhan sudah tidak sayang padaku lagi. Kau tak percaya ke Quran? Quran cerita sifat manusia. Bagaimana kita nak sampai satu rasa Tuhan beri kita kejayaan pun akraman, Tuhan beri kita kesusahan pun akraman. Jangan ahanan. Boleh ke tidak agak-agak? Tak mungkin. Anak kita tak dengar kata kita setengah mati tensi. Betul tak? Pasal apa? Kita paksa Tuhan ikut kehendak kita. Kita ada benda kita nak. Aduh dah. Aku suruh masak. Aduh, pasal apa? Kita nak isteri kita ikut kehendak kita. Pun kita marah. Bagaimana kalau kita paksa Tuhan? Apakah Tuhan suka? Apakah Tuhan suka bila kita paksa Tuhan? Kita nak apa-apa? Maka sebab tu ilmu tauhid, saudara, ada satu perkara namanya qada dan qadar. Ni peribahasa kita qada. Saya dua panah ni. Kalau ni saya suka tanya. Okey, satu contoh ya. Sini kita main sedikit cepu mas. Kita main sedikit dia punya apa? Apa dia panggil yang apa tu? Apa? Macam mana dia panggil apa? Soal jawab. Nak tengok kita punya sejauh mana kita boleh faham tauhid. Ada orang berkata, jangan menyalahkan takdir. Jangan menyalahkan takdir. Ada orang berkata, jangan bergantung kepada usaha pula lah. Jangan bergantung kepada usaha. Okay. Saya nak tanya. Okay, sekarang ni saya tak jawab. Saya nak tanya. Hak mana betul dua? Bebas. Lepas ni bawa kita bagi markah. Jangan bergantung kepada usaha. Kerana usaha tidak memberi berkah. Ini pelajaran tauhid, betul tak? Okey. Dan ada pula orang berkata, jangan menyalahkan takdir. Okey, sekarang hak mana hak betul? Tak boleh dua. Satu. Okey, jangan menyalahkan takdir. Pasal apa jadi? Okey, lepas tu pasal. Okey, hak mana lagi? Hak ni tak betul ke? Lagu mana pula betul dua-dua? Saudara, mana boleh? Dia mesti ada satu betul, satu salah. Tidak ada satu benda yang tidak ada alternatif dia. Mesti sadaqati yes ataupun benda. Haqaiqul asya'i sabitatun. Haqaiqul asya'i sabitatun. Sama ada yes ataupun no. Dia tak boleh meraihkan, tak boleh. Okey, sekarang ni hak mana? Tak apa. Kita belajar. Hak ni. Patut ni salah tak? Usaha tidak beri bekas, salah ke? Kau betul juga, bukan ke mana? Okey, saya nak tanya hak mana hak betul? Okey, ada asal kata usaha tidak memberi bekas. Bermakna takdir lah, betul tak? Kan, betul? Jangan takut. Kita mau belajar. Okey, sekarang usaha tidak beri bekas, betul tak? Betul. Bermakna takdir lah kan? Okey. Saya ni miskin, sudah takdir, betul tak? Lagu mana kita tak boleh jawab? Kita sudah umur berapa sekarang? Patut jawapan ini umur 7 tahun. 7 tahun, kita sudah ada jawapan ini. Okey. Sekarang ni bagi tahu lah. Sikit baik, jangan takut. Saya cakap, jangan takut. Sebab benda ni sekarang profesor, saya rasa berani berdepan dengan dia. Mungkin sama macam selera juga. Dia pun anak juga nanti. Okey, jangan menyalahkan takdir. Bermakna dia bergantung kepada usaha. Usaha tidak memberi berkat. Bermakna kita percaya kepada takdir. Saudara, kalau saudara belajar ilmu tauhid,
Usaha kerja kita ubudiyah. Takdir kerja Allah rububiyah. Kenapa pula jangan menyalahkan takdir? Kita buat apa yang kita suka, dan Allah Ta'ala akan laksana apa yang dia mahu. Apa yang kita kena jawab ialah, di sini kerja manusia, di sini kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama pun takdir. Siapa pencipta takdir? Allah. Siapa yang melakukan usaha? Manusia. Itu saja jawapan tauhid. Jadi, saudara buat apa saja kerja kita, jangan komen sebelah sini sama ada berjaya atau gagal. Baru nama hamba Allah. Hari ni tak, bila berlaku kesusahan, tak cukup usaha. Sebenarnya tak ada. Susah ke senang ke, begitulah kehendak Tuhan. Kalau berjaya, alhamdulillah. Kalau gagal, sabar. Mungkin ada hikmah di sebalik kesusahan. Namun nak menyalahkan takdir tidak boleh sekali-kali. Maka sebab tu ulama kata jangan menyalahkan takdir. Sebab takdir sudah tetap. Sama ada berjaya atau gagal. Apa yang kita nak belajar, apa yang kita nak faham ialah, sebelah sini kerja kita nama ubudiyah, sebelah sini kerja Tuhan nama rububiyah. Misal kata sekarang kerja kita belajar. Okey. Kerja Tuhan ialah pandai ataupun alim. Kewajipan kita ialah belajar. Pandai tak pandai, itu kerja Tuhan. Jangan pula bila kita belajar, bila tak pandai, jangan menyalahkan takdir. Apa pasal pula jangan menyalahkan takdir? Sudah takdir. Cumanya masalahnya yang dikatakan jangan menyalahkan, jangan sakit hati pada Allah. Bukan kata jangan menyalahkan takdir. Memang takdir, apa yang dia nak bagi tahu sebenarnya ialah jangan sakit hati kepada Allah. Makna terima sahaja seadanya. Itu nama jangan menyalahkan. Jangan mencerca Tuhan, jangan sakit hati, jangan buruk sangka dan sebagainya. Sebab apa? Ini kerja dia, kerja rububiyah. Kenapa ada? Apa masalah kita sekarang? Okey, sekarang saya nak tanya, apa masalah? Apa masalah kita dari hari? Payah. Pasal apa jadi payah? Pasal tu luasannya ajaran dia lah lain. Di luar sana ajaran dia menjadah wajadah. Ajaran di luar sana, Allah tidak mengubah nasib kamu kecuali kamu mengubah nasib kamu sendiri. Mengikut hukum tauhid murtad. Sebab nasib tidak boleh diubah. Wajab fatil kalam. Pen tulisan Allah sudah kering. Nak ubah apa? Nasib ni lah, makna bahasa Arabnya perkara yang telah diputuskan oleh Allah, namanya nasib. Itu dia. Maka yang kita ubah sekarang apa dia? Hak sebelah sini, iaitu usaha. Tak boleh kaya dengan meniaga nasi lemak, tukar meniaga ganja. Cepat sikit kaya. Nak ubah nasib tak boleh. Ubah usaha tadi. Yang kena ubah ni lah usaha. Sebab kita boleh ubah diri kita sahaja, tidak boleh ubah kerja Tuhan. Baik kita ataupun alam, tak boleh ubah. Saudara, yang boleh ubah ni hak yang ada pada kita. Misal kata saya nak pakai pagi ke nak pakai petang, boleh kan? Boleh. Sebab itu ada pada kita. Saudara boleh pilih nak makan nasi ke nak makan cana kan? Boleh tak? Pergi kedai nak makan apa? Ustaz kata tak boleh pilih, suruh pada takdir. Ustaz nak makan apa? Suruh pada takdir. Datuk itu apa? Kau kadang kata sekat ni tasawuf ni apa tahu gila api tu. Saudara, benda yang ada pada kita itu bukan takdir, itu nama ikhtiar. Kita boleh pilih nak makan roti canai boleh, nak makan telur pun boleh. Tak nak makan pun boleh. Okey, dalam hal ni apa tak boleh pilih? Apa tak boleh pilih agak-agak? Sudah tak boleh jawab pula.
Hak tadi kita boleh pilih nak makan apa, betul tak? Ya? Apa tak boleh pilih agak-agak? Agak-agak boleh apa tak boleh pilih agak-agak? Sekarang kita pergi kedai kopi dah. Kita boleh pilih nak makan roti sana ke, nak makan telur. Okey? Okey, sekarang cuba kita masa tu dalam nafsu apa benda yang tak boleh kita pilih? Roti sana habis. Pasal apa? Roti sana kuasa tak ke? Tak ke kedai. Itu dengan manusia pun kita tidak boleh memilih. Nak roti sana 2, kalau roti sana aja. Betul tak? Apatah lagi dengan Allah. Apatah lagi dengan Allah. Dia ada pilihan dia, bukan ikut kita. Allah ada pilihan dia. Inna Allah yaf'alu ma yasha. Yaf'alu ma yasha. Yaf'alu ma yasha. Allah Ta'ala berbuat apa yang dia suka. Saudara, macam pergi kedai roti canai, minta roti 3. Dia kedai kereta, apa dia kata? Gila. Kalau dengan manusia pun kita tidak berkuasa untuk menunaikan hajat kita, apatah lagi Allah yang telah tetapkan bahagian untuk kita. Masalahnya tu bukan tak boleh bagi, tetapi aku sudah berjanji. Keputusan aku tidak boleh diubah. Aku telah berjanji, keputusan aku tidak boleh diubah. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Betul tak? Kau tak je dengar? Yolah dia dengar kat Bukit Jalil mana ada? Surah-surah adalah walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau aku mahu, aku boleh beri semua hidayah seluruh manusia. Aku boleh beri semua hidayah. Moga aku Tuhan. Aku boleh beri semua sekali hidayah. Walakin haqqal qawlu minni. Tetapi aku sudah berjanji. Aku tidak boleh tukar. Aku tidak jenis bercakap bohong. Haqqal qawlu minni. La'amla'anna jahannam. Aku nak isi separuhnya dalam neraka. Daripada siapa? Minal jinnati wan nasi ajma'in. Itu sebab dia. Perjanjian Allah, neraka separuh, syurga separuh. Wa qalilan min ibadah syakur. Tetapi hak syurga sikit saja. Tuhan pula jawab. Mari giliran kita, syurga neraka terpulang kepada kita. Habis ayat tadi tahu mana? Ayat tadi kau tahu mana? Boleh pula kita buat ceramah syurga neraka atas kita. Kalau semua pilih nak syurga belaka, apa hak neraka tu hewan tu lah ke mana agak-agak? Sedangkan Tuhan dah kata separuhnya ahli neraka. Sudah tanya siapa sama kau bumi tu tak? Oh, itu dia tidak beramal, Ustaz. Yes, betul dia tidak beramal. Beramal saudara sekalian kalau Allah redha. Ya Muhammad, tu ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Saudara, bukan boleh kita pilih apa yang kita suka. Tuhan pilih siapa yang dia mahu. Jangan jadi murtad. Jangan belajar dengan ustaz yang mengajar kita murtad. Kita boleh pilih nak syurga nak neraka. Kalau khotok dia. Kalau tubuh saya hidup, tubuh saya bab-bab tahir mesti berkala khotok. Saudara. Sebab apa? Sebab Tuhan dah bagi tahu, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak boleh beri hidayah kepada siapa yang kamu suka, walaupun bapa saudara kamu sendiri. Walakin, tetapi, walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah memilih siapa yang dia suka. Bukan siapa yang ikut kita suka, tapi ikut Tuhan suka. Wa yahtassu bi rahmati man yasha. Wa yahtassu, aku khususkan bi rahmatihi, siapa nak jadi ahli syurga. Rahmat untuk masuk syurga. Man yasha. Aku khususkan, aku putuskan siapa nak masuk syurga, siapa yang aku suka. So awak ground kita boleh pilih apa kita suka. Pilih nak suka hak mana, nak suka nak neraka. Ingat syurga neraka hak pok saudara kita. Boleh pilih-pilih macam burger.
Boleh pilih-pilih macam nak beli kereta potong saga prima. Pergi kedai nak potong ke nak wajah, nak potong. Ini serga neraka, saudara. Bukan bahagian dunia macam tadi lah. Di dunia boleh pilih. Sebab itu kuasa memilih. Tetapi untuk pilih bahagian akhirat tak boleh. Sebab dia sudah ada khususan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Separuh ahli syurga, separuh ahli neraka. Bahagian dunia tak ada, bebas. Sebab dunia tak ada harga. Di dunia memang saya boleh pilih nak kaya, nak miskin, nak sakit, boleh pilih. Dan kadang-kadang Allah tentukan. Tetapi barang akhirat tidak boleh dipilih. Ia sudah berada di bawah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita sedar. Secara tanpa kita sedar. Maka sebab tu kita kena bersyukur. Jangan fikir ni sebab aku rajin, kalau aku malas bodoh-bodoh lah. Saudara berkenaan ibadat tidak kira rajin, tidak kira malas. Dia kira siapa dapat hidayah. Siapa dapat pimpinan Allah, taufik dan hidayah baru dapat. Bukan kata atas kita. Tapi kita sepitah lalu kita rasa macam kita kan. Sepitah lalu saja, 2 pitah bukan kita. Sepitah lalu memang kita rasa kita, tapi 2 pitah bukan kita. Okeylah, saya nak bagi tahu satu bayangan. Saudara balik di Bukor Diri. Ada tak dalam diri saudara cita-cita hari Jumaat malam Sabtu nak pergi ngaji pakai jubah, pakai subai, minah hajab. Ada tak dalam diri agak-agak? Tak ada. Ada kan dia? Pemain bola striker utama. Kalau boleh nak main dengan Manchester United. Ada kan? Ada. Nak jadi apa? Ulama profesional. Adik jadi apa? Doktor pakar. Adik jadi apa? Lawyer. Tu dia. Ada tak satu cita-cita sedang jadi apa? Nak jadi wali kutub. Adik wali abdal. Seorang lagi hak belah hujung tadi nak jadi ulama profesional. Saudara, bagi akhirat bukan jenis cita-cita, jenis kewajipan. Kewajipan belajar, kewajipan haji, kewajipan puasa, kewajipan solat. Bukan cita-cita, tetapi kewajipan. Belajar, kewajipan belajar. Sebab apa? Untuk beribadat kepada Allah. Bukan cita-cita nak jadi ulama, tidak. Ulama tu bukan perintah. Ya. Ulama tu bukan perintah, pemberian. Ditakdir kita belajar, maka Allah pilih seorang dua yang lebih bijak mungkin menjadi ulama, dan dia kena pimpin orang lain. Ada juga orang belajar tak ulama banyak, tetapi kita telah menjadi kewajipan kita sebagai menuntut ilmu. Hak menuntut ilmu tu hak wajibnya. Saudara, ya, macam juga kekayaan tidak wajib. Hak wajibnya kerja, tapi dah banyak sangat. Kita buatlah pondok berhenti lagi. Maknanya gitu. Ya. Mana kalau banyak tak apalah, tapi bukan wajib cari banyak, tapi carilah. Kalau banyak tak masalah. Macam juga belajar, wajibnya belajar, tapi kalau dah halim rezekilah. Kenalah ajar orang lain pula. Bukan semua ngaji pondok siwa orang alim lah. Tua peropok pun ada. Sudah pernah dengar ke Den Jerawat? Ngaji pondok tu. Wirid 12,000 sehari. Boleh kejar dia, kupung masuk pondok, akak-akak pia air mani. Tu dia. Din Jerawat. Jumpa Tok Guru lagu mana nak pedih Din Jerawat ni. Tok Guru kata, ni ajar sesak sebenarnya pedih. Lagu mana Tok Guru? Tunggu dia duduk tawakal, jangan dia ajak bumi. Bedih dia jangan dia ajak bumi. Dia duduk tawakal, dia bangun tidur pun boleh bedih mati. Dia pakai ilmu sesak. Orang nak panggil ilmu hitam. Sihir lah. Saudara, Din Jerawat pernah kenal kan? Satu orang manusia bernama Din Jerawat. Pernah belajar di pondok. Apa cakap? Serajang ingat bila ngaji pondok semua ustaz berlaku tu tidak. Tua popok ada. Sebab apa? Sebab ulama tadi adalah pilihan Allah. Ulama tadi pilihan Allah. Allah Ta'ala nak pancar kat siapa? Kerana ada popok lah kita ni. Jodoh. Ni saudara, jangan kena ngaji tinggi. Tauhid tak lepas. Kamu pasir pun tak lepas. Duk kongsi Tuhan dengan Kristian lagi. Sampai 2-3 kilo, tapi kongsi Tuhan dengan Kristian. Kalau zaman Kanisa dah tahu dah. Apabila sebut kata zat ialah wadaniyah pada zat, wadaniyah pada sifat, dan wadaniyah pada af'al. Okey. Dalam pengajian kita bila sebut wahdaniyah ialah wahdaniyah pada zat,
Wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al. Wahdaniyah pada zat. Zat ialah Allah sahaja. Tidak boleh ada satu nama selain daripada Allah. Kalau ada nama lain, murtad. Zat tidak boleh ada dua zat dan dua nama. Nama Allah zatnya ialah Allah. Kalau ada God, kalau ada Jesus, kalau ada Mary, kalau ada Yang, kalau ada Kong, kalau ada Kadolek, maka tu dikira syirik. Tetapi saudara sekalian, dalam Kristian ganti nama Allah ialah God, maka bermakna sudah ada dua zat. Hukumnya murtad. Allah tidak boleh ada dua. Saudara, ada soalan cakap tu? Tidak boleh tu. Nama Allah dia tak ada makna, tak boleh tukar, tak ada arti. Allah ni tak ada. Dia semata-mata Allah. Begitu. Sudah tukar yang lain saja, sama ada batal atau murtad. Contoh ya. Allahu Akbar. Saja aku sudah mau baru maghrib kerana Tuhan. Batal solat. Ataupun Tuhan Akbar. Batal solat. Ada soalan cakap tu? Mari tu lepas akhir zaman, orang Melayu nama Allah, orang Kristian nama God. Saudara, Tuhan bukan terjemahan untuk Allah, tahu? Bukan terjemahan untuk Allah. Dia terjemahan untuk sifat, bukan untuk zat. Tengok sini ya. Saudara, pasal apa berat sangat kita ni? Pasal luar sana banyak virus. Saudara lepas kajian saya gerifo pula kat politik punya orang. Tu yang masalah tu. Lepas ngaji sini gerifo dengan ustaz politik. Ustaz politik dia Tuhan dua. Pasal gerifo kat dia, rusaklah pengajian kita. Tengok sini ya. Tengok sini. Bila sebut kata zat tadi, ya? Tengok zat tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh ditukar dengan nama yang lain, sebab dia ialah isim zat Allah. Okey. Habis bagaimana pula dengan Tuhan? Okey, tengok sini baik-baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara, ini isim zat. Ini isim sifat. Kenapa isim sifat? Sebab dia sudah ada makna. Makna Rabb ialah pemimpin. Makna Rabb ialah pemilik. Makna Rabb ialah pentadbir. Makna Rabb juga ialah pentarbiyah pun boleh juga. Tarbiyah Rabb lah. Okey. Allah tidak ada erti. Allah semata-mata. Anallah la ilaha illa ana fa'budu. Allah menyebut aku Allah. Allah tidak pernah menggunakan nama dia lain pada zat dia selain pada Allah. Kenapa boleh ada God? Kenapa boleh ada Jesus? Kenapa boleh ada Tuhan? Baik. Habis Tuhan ni apa? Baiklah, saudara kata. Orang Melayu panggil tu Tuhan. Okey, tengok sini baik-baik. Wahai saudara-saudara, tuan-tuan yang mulia. Katalah ini Allah. Ini tu Tuhan. Allah ialah Allah lah kan? Okey, Tuhan pun Allah. Okey, sekarang ada berapa Allah? Syirik. Kita belajar ialah qul huwallahu ahad. Apa dua? Apa dua? Sebab yang ini bukan zat, yang ini sifat. Ini isim zat, ini isim sifat. Sifat Tuhan ialah pemimpin. Sifat Tuhan ialah pemilik. Sifat Tuhan ialah pentadbir, penguasa bumi. Namanya Allah. Nama zat. Ini nama sifat. Macam Ar-Rahman lah. Ar-Rahman dia bukan nama Allah, tapi nama sifat Allah. Nama Allahnya ialah Allah. Nama Allah. Tetapi bila Ar-Rahman, nama sifat Allah. Allah bersifat dengan Ar-Rahman. Allah bersifat dengan Rabb. Allah bersifat dengan Ar-Rahim. Itu dia. Jadi hak ni tadi bukan nama zat, nama sifat. Ada soalan cakap tu? Penat mengajar tauhid akhir zaman.
Letih nak mengajar belaka, ustaz lagi, tok guru lagi, kadang-kadang profesor lah. Kena ngajar tak penat ke. Zaman dulu tok guru ngajar ke anak murid ya. Tak penat ke. Lepas tu sudah grifo pula kat ustaz luar pula. Hok jeng habis pokok kita. Situ dulu. Okey cakap tu. Kenapa orang kita selit ni pasal tasawuf dengan tauhid ada kaitan. Ada kaitan. Okey Macam tadilah kodok tadi. Hari ni tak boleh menyalahkan takdir. Tak nyalah takdir, nak nyalahkan siapa? Sebab takdir daripada Allah. Oh, nyalahkan usaha. Usaha tidak memberi bekas. Usaha tidak memberi bekas. Apa nak nyalahkan usahanya? Saudara, kalau usaha tidak memberi bekas, bermakna ialah takdir. Kenapa tak boleh menyalahkan takdir? Sebab pembuat takdir itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Who are you nak menyalahkan Allah? Sebab itu tidak boleh menyalahkan takdir. Misalnya kata kita kerja-kerja miskin. Miskin itulah kehendak Allah. Tak boleh menyalahkan takdir lagi. Kita berubat-ubat mati. Mati itulah takdir Allah. Tidak boleh menyalahkan takdir. Sebab takdir datang daripada keputusan daripada Allah. Sebab tu jangan menyalahkan takdir. Jangan menyalahkan Allah. Itu sebab takdir tu tak boleh, sebab takdir tu Allah punya rububiyah. Bukan kata jangan menyalahkan takdir. Tak ada pakai takdir ni salah saya. Berat lagi tu. Bermakna kita bergantung, kita percaya usaha kita memberi bekas. Tu beza dia orang ngaji tauhid ni, orang tak ngaji tak. Hari ni seluruh alam maya negara kita khususnya, Allah tidak mengubah nasib kamu kecuali kamu mengubah nasib kamu sendiri. Lepas Tuhan nak duduk mana? Apa fungsi Allah? Dah kita sendiri boleh ubah. Lepas Tuhan nak agak dia agak-agak. Pakai je Tuhan ke apa? Kita nak kaya boleh, nak segar boleh, nak kau boleh. Lepas Tuhan kerja ke apa Tuhan? Kudrat Tuhan nak tak mana? Fungsi mana? Kudrat iradat nak tak mana? Kita pada kuasa, Tuhan pada kuasa. Berada dua Tuhan. Kita sendiri boleh pilih apa kita suka, lepas Tuhan boleh pilih apa dia suka. Sedap lah tu dua Tuhan. Jadi Tuhan langit so, Tuhan bumi so, nama maksud dia. Nama apa? Motivator. Apa tu tak? Tu dah. Tapi lagu mana saya tak payah situ, saya rasa. Saya tak tahu, minggu depan tanya pula. Pasal apa? Pasal daripada kecil sampai tua. Rezeki secukup tak akan jadi segata. Betul, saudara. Bukan salah. Okey, ada soalan saya kata? Tengok sini ya. Dah lelah sebulan dua. Tarik pasal luar, tarik berat berapa kali? Kita tengok sini ya. Rezeki cupuk tak akan jadi segatan. Okey, rezeki secupuk. Ni cupuk lebih kayak gini kan? Okey. Saiz dia berapa agak-agak? 4 inci kali 3 inci lah. Kita kata betul tak? Okey, 4 inci kali 3 inci. Maka takkan jadi besar sikit kata kan? Kata 10 kali 8. Rezeki secupuk takkan jadi segatan. Pasal apa? Tak sama saiz. Sedangkan suluhi qadim tanjiz hadis tak boleh berubah. Dia kena sama. Itu sebab dikatakan rezeki secupuk takkan jadi segatan. Sudah tak puas hati yang secupuk, sudah tukarlah seterela. Rezeki seterela takkan jadi sekapal, betul tak? Puas hati sikit kan? Barulah rasa nampak lega sikit. Okey, saya tak puas hati seterela sikit Ustaz. Tukar rezeki seluruh alam. Takkan jadi senegeri Selangor. Kan kecil tu. Sebab tulisan di langit tidak boleh berubah dengan di bumi. Itu maksudnya. Bukan kata secupuk tu 10 ya. Rezeki 10 ya takkan jadi 20. Memang lah kalau 10 ya. Tapi kalau 2 juta lah ke mana? Sama lah. Cuma nak rayaknya, konsepnya adalah tidak boleh ada perubahan langit dengan apa? Bumi. Tak boleh ada perubahan. Langit turun ke bumi, naik balik mesti benda yang sama. Yudabbir amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilahi. Naik balik. Kalau Tuhan turun sini, Demek naik balik Demek. Tu dia. Kalau Tuhan turun mari Asma, naik balik Asma. Lepas tu usaha berubah Ustaz. Berubah tu usaha
So, ubudi dia. Bukan kata jangan berubah, tak salah pula sebab kita hamba. Saudara boleh tak berubah kalau saudara macam anak saudara Tuhan, kau tak apa. Tak payah berubah, tapi kalau hamba kena berubah sebab perintah Tuhan kepada hamba berubah. Itu saja kodak-kodak ni sebenarnya. Bukan susah. Dia susah ni kita tak faham saja. Ya. Macam kaya, pasal apa miskin? Sebab tak kaya, itu saja sebenarnya. Bukan susah sangat. Kenapa miskin sangat? Sebab tak kaya. Kalau kaya tak miskin sebenarnya. Begitu juga lapar. Kenapa lapar ni? Sebab tak kenyang. Itu sebab lapar sebenarnya. Tapi kalau kenyang tak masalah. Sebab apa susah tu? Sebab tak senang. Sebab tak payah. Taklah payah mana. Okey. Berlagi satu. Ni payah ni tahu. Tauhid ni kita dah muka surat 99. Dia sudah mula bermain dengan tawakal. Dia sudah bermula bermain dengan penyerahan diri kepada Allah. Kalau kita tak faham, nanti kita akan rosak macam yang kata. Nanti kita tak berdoa kepada Tuhan. Pasal tak. Bukan begitu sebab kita ubudiah ya. Jangan salah faham di situ pula. Barang belanja ditanggung kepayahan dan tiada hirau dengan barang yang jatuh atasnya dengan kepayahan dan belanjanya. Tak kira dah habis atau tak kira dah. Sebab tu Imam Syafi'i kata kita bermazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata boleh kamu nak belanja setara mana pun tak salah. Tetapi bagi kita akhir zaman fitnahnya besar, maka Imam Syafi'i tidak membenarkan harta kita diperhabiskan macam zaman dulu. Dia mesti balance 30%. Tidak boleh sampai habis. Tidak boleh. Sebab apa? Timbul fitnah. Sebab iman kita sudah tidak sama dengan sahabat. Nanti kita habis satu hari kita menyesal. Bila menyesal, duit habis, bala kemari, dosa pun dah dapat. Jadi buat apa yang mampu. Mampu seribu, mampu 1,000, mampu 2,000, tak mampu, tak payah. Macam tu. Sebab apa? Jangan rusakkan kita punya ibadat. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal azab. Jangan kamu batalkan sedekah kamu tu dengan nak nunjuk-nunjuk dan dengan duka cita. Jangan. Dan barang yang siapa kasih akan seorang yang sebenar-benar kasih. Nampak tak? Apa juga contoh saja. Nescaya ditanggungnya akan percubaannya hingga didapatnya dengan demikian tu percubaan. Dia bila saya kat orang saudara sanggup tidur bawah tangga. Apa dia? Sanggup tidur bawah jemoran. Jemoran tahu jemoran? Tempat orang buai kecil. Tempat orang cuhai. Dia gini tak kasih dia. Duduk bawah jemoran. Lepas tu balik kat burung. Pasal jeruk habis. Kepala topi-topi. Baju-baju. Lepas tu saya semua busuk bangga. Mungkin mana? Dia kata masuk bawah rumah. Buat apa masuk bawah rumah? Dia nak tunggu kasih dia mandi. Gak betul lah. Mok dia mara kecil. Itu tak kepala dia. Bila dah gila sampai hati masuk bawah jemur. Jemoran tak berjemoran. Dia orang kapur. Dia jemoran di atas tau. Bila dia mok dia ingat kasih dia mok dia tak tahu tu bui kecil tak kepala muka. Nak royaknya bermakna dia sanggup berbuat apa saja. Tu cerita dia. Hingga dapatnya dengan percubaan itu bagi bagai-bagai lazat sehingga cita-cita dia tercapai. Malam ketiga, malam keempat gitu lebih kurang. Balik mengakak balik. Selok atas kuda luar. Baru kata ada kuda selok. Saya tanya, "Mana malam mau ngeta atau pasal jeruk? Hari ni selok pula apa pasal pula?" Astagfirullah. La ilaha illallah. Ajak aku ngucap. Mana buka benar ni? Ajak aku ngucap. Dia tahu 3 ucap. Saya kata, "Apa buka benar ni?" Kasih dia tunang dengan orang lain. Sampai selok. Aduh. Lepas tu bila nikah anak 5 dah belakang lah. Allah. Kita cerita selengit saja. Ni bagi betul bukan bagi ni bukan TV3 tau. Ini cerita benar. Dia ni saya sama terlalu lagi bini. Daripada lazat tiadakah kau lihat orang berkehendak akan madu. Ini madu lebah Madu tiada difikirnya akan gigit lebah. Kerana ingat daripada manis madu. Nak kau madu lebah tadi. Tak kira jadi apa. Jari kena sengak terbuai kau. Pasal apa madu sebotol 38 ribu. Iya. Botol kecil. Itu campur tebu lagi. Dia buh madu dah sudu 2 ya. Pada tank apa. Campur air tebu. Jadi sebotol. Buih molek. Original ni kau cik. Mampu kita 38 ya. Dan saya pernah dapat satu madu asli.
sekali lah pernah saya dapat terbalik adalah kereta saya. Getah, kita tempat pijak tu getah tu. Kan kita punya apa? Kaki tu kan. Getah tempat pijak kaki tu. Getah tu hang. Getah tu hang. Wah, dia punya madu punya original. Boleh gelas, boleh telur tu masuk. Hari ni kita rawat datang. Tak ada dah. Sebab apa dia air tebu. Nak boleh kau secawe payah selama madu dia sobok sari besar tu bawah tu ada. Kat dia jual asal goning. Daripada manis madu dan orang mengambil upah tiada hiraunya naik tangga yang tinggi-tinggi nak madu tu. Orang asli kerja dia. Nak kerja nampak kecil atas boleh naik orang asli. Ya Allah. Nak ambil madu lepas. Pokok tualen besar saudara. Ya pokok tualen dia naik dia pakai paku naik. Lepas tu dia buat tali buka. Dia nak ambil hak ujung dia capuk tali tu. Piu. Tali belik. Dia tarik tali. Dia buka tali cing lagi. Tu dia. Orang asli. Boleh dia buat kerja lagi. Beruk dia. Tapi kita tak boleh lah sebab apa takdir tu. Sudah ditakdirkan dia design orang asli. Dia kata kita pula dah takdir kata. Yang tinggi-tinggi serta menanggung yang berat-berat sepanjang harinya pada waktu yang sangat panas. Tak kira panas, tak kira hujan ribut. Yang panjang harinya kerana ingat ia daripada ambil upah 2 dirham, upah 2 riyal. Upah 2 riyal. Allahu Akbar. Tarik kereta, upah 20 riyal. Kena tutup putus tangis. Tak klik modal, saudara. Jangan main-main. Ya, pada petang-petang dan orang yang berbuat benang tiada yang fikirkan kepahian panah. Orang tanam padi, benang padi lah. Orang buat benang tiada fikir kepahian panah. Sedang panah, padi, dia padi dia. Kita tanam dia, musim hujan. Masa dia masuk besok, marau yang maksimum. Semasa kita pukul padi sedang orang kapur, cuba bayang dengan baju tak pakai. Dia pakai baju dia mie tahu mie. Padi punya miang tu masuk dalam tubuh dia gatal. Dia tak boleh pakai baju. Saudara fikir, tak pakai baju, di tengah pandang terik, pukul 1:30 tengah hari, cuba bayang. Belakang dia bunyi macam gawai pisau. Panas. Tahan. Pasal apa? Nak makan beras. Nak beras punya pasal. Kita bulan ni tak apa lagi kedai beras seguning. Allah piti 100. Saudara orang kampung nak beras. Body dia jadi karak hijau atau belakang ni. Karak hijau atau karak hijau? Penuh matahari ni. Hang belakang. Sebab apa? Nak mendapatkan sebab padi. Sebab tu kata dia sepanjang harinya sangat panas. Kerana ingat ia ambil upah dirham apa kepada panas mengerjakan payah-payah dah penat. Pok alik nuta tu penat lah. Jangan baca panas pula. Penat. Ya, penat. Sepanjang-panjang tahun kerana ingat ia akan menggerak padi dan dapat buahnya mengetam lah. Nampak dah susah. Pasal apa dia sanggup buat apa saja? Sebab dia nampak nak makan beras. Ini nak syurga. Nak ke mana tu? Nak Ismail. Lepas main boleh apa? Yang kau boleh syurga tadi? Oh sudah. Senin. Saudara macam nak beli begitu. Saudara, payah syurga. Nabi sendiri pun Allah Ta'ala pujuk sampai. Nabi pun dipujuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk nengung kata apa ya Muhammad, ya Tuhan aku kata dah hamba aku setelah aku berpuluh-puluh tahun hanya beriman sikit sahaja. Tuhan berjawab, ya Muhammad, law kana aradan qariban wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat alaihim asyqqa. Ya Muhammad, kalau benda hak mu bawa ni benda segera ramai orang ikutmu. Walakin ba'udat alaihim asyqqa. Tetapi benda hak bawa ni payah dah jauh perjalanan. Maka siapa nak ikut? Ikut usuk-usuk hari ni esok kaya, mesti orang ramai. Ni tak ikut hak ada habis. Siapa nak? Ada setengah pula pasal kalau laki dia. Jangan salam dengan ustaz usuk. Salam ustaz usuk, piti kita habis. Kalau dengan dia lelaki dia tak hari lagi. Tu dia. Saudara ceritalah kalau nasib syurga kekal syurga, kalau nasib neraka wal iyaz billah.
Itu dah jangan main-main. Tebu saya kata, awal mu satu masa besok, mu berada di akhir zaman, mu aku nak jadi guna atau guna. Awal aku nak mu jadi